Okay, so Assalamualaikum semua. Sekali lagi kita berjumpa lagi untuk sesi perbincangan kita yang seterusnya. Hari ini kita akan sambung lagi kita akan sambung set yang kedua, modul Prapiti 3 sama juga. Okey, so soalan nombor 4 ni kalau awak tengok okey, soalan nombor 4 ni dia berkaitan dengan haba. Awak belajar bab haba ni dalam bab 9. Bila kita bercakap pasal haba ni, dia ada dua benda yang biasanya akan menyebabkan awak terkeliru Okey, yang pertama adalah haba. Haba awak akan biasanya keliru haba dengan satu lagi istilah kita panggil haba dan satu lagi kita panggil istilah suhu. Yang ni yang biasa kita bertukar ni. Yang ni yang biasanya kita menganggapkan haba dengan suhu itu benda yang sama. Okey. So sebenarnya haba dengan suhu itu adalah dua benda yang berbeza. Okey. So haba ini adalah tenaga Kalau kita kata haba ini dia adalah sejenis tenaga. Tenaga ni dia sukat dalam unit joule unit dia ni adalah joule. Okey, manakala suhu pula ini adalah sukatan. Maknanya suhu ini adalah darjah kepanasan. Okey, so haba ni dia mengalir haba ini dia boleh mengalir. Dia boleh mengalir. Dia mengalir daripada mana? Haba ini mengalir dari tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. So bila saya kata tempat yang panas bila saya kata tempat yang berpanas, bermaksud tempat yang panas ini maksudnya apa? Suhu dia tinggi. Bila saya kata tempat yang sejuk ini bermaksud apa? Bermaksud dia suhu dia adalah rendah. So kita akan jumpa istilah yang macam ni. Istilah mana? Mengalir daripada tempat mana? Tempat panas. Pergi ke mana? Tempat yang sejuk. Okey, apa maksud panas? Maksud panas maksudnya kalau kita ukur dia dengan termometer, dia mempunyai bacaan suhu yang tinggi. Okey, bila saya kata sejuk, dia mempunyai bacaan suhu yang rendah. Tu ataupun banyak kandungan haba bahan itu bergantung kepada tiga benda. Pertama jenis bahan tadi. Jenis bahan. Okey, kedua dia bergantung kepada kuantiti. Okey, kuantiti bahan tadi dan yang ketiga dia bergantung kepada suhu. Okey, suhu bahan. Okey, contoh. So katakan saya ada dua bahan, bahan A contohnya bahan B. Okey, jisim dia sama dua-dua. Kata yang ini 1 kg, yang ini pun 1 kg. Sama jisim dia. Okey, tapi dia adalah bahan yang berlainan. Okey, dia adalah bahan berlainan. Jadi adakah kita katakan bahan A dengan bahan B ni boleh mengandungi tenaga haba yang sama? Oleh kerana jenis bahan yang berbeza, jenis bahan yang berbeza, maka kandungan zarah-zarah dia juga adalah berbeza. Mungkin bahan A ni, mungkin bahan A ni dia punya zarah-zarah lebih besar. Zarah-zarah dia lebih besar. Mungkin bahan B ni zarah-zarah dia lebih kecil. Walaupun dia 1 kg tapi saiz dia lebih kecil. Mungkin kita kata cerita lagu tu. So ini yang menyebabkan jenis bahan tadi mempengaruhi kandungan haba dia. Mungkin bahan A tadi kandungan haba dia lebih sedikit, boleh mengandungi haba lebih sedikit berbanding dengan bahan B. Itu yang saya masukkan dengan jenis bahan tadi. Kedua kuantiti. Kedua ni kuantiti. Contohnya bahan yang sama. Dua-dua bahan A, kuantiti. Yang ni mungkin 1 kg, dan yang ni mungkin 2 kg. Maksudnya semakin besar bahan tadi, semakin besar dia punya bahan tadi ataupun jisim dia semakin bertambah, maka dia boleh menyimpan lagi banyak tenaga haba. So dia boleh menyimpan lagi banyak tenaga haba. Kalau suhu bahan ni of course lah sebab kita kata dah tadi dia berkaitan dengan suhu. Maknanya kalau suhu bahan itu meningkat, bila suhu bahan itu meningkat, maka dia mengandungi banyak tenaga haba. Kalau suhu itu sejuk, katakan iaitu suhu rendah, maka dia mengandungi tenaga haba yang kurang.
Itu yang kita kata mempengaruhi ni. Okey, tenaga haba ini bergantung kepada 3 benda ini. Okey, yang pertama jenis bahan, yang kedua kuantiti dia, yang ketiga adalah suhu. Okey, tetapi kalau suhu ini dia bergantung kepada apa? Suhu ini dia bergantung kepada pergerakan darjah pergerakan zarah-zarah. Okey, apa yang dimaksudkan darjah pergerakan ni? Maknanya cepat ke lambat. Cepat ke lambat. Okey, apa kaitan pula cepat dengan lambat? Okey, zarah-zarah ni bila dia menerima tenaga, zarah-zarah ni bila dia menerima tenaga, dia akan bergerak dengan lebih cepat. Okey, so maknanya kalau dia bergerak dengan lebih cepat, ataupun dia bergetar pada kedudukan dia dengan lebih cepat, okey, dengan pantas, maka zarah tadi mempunyai tenaga haba yang lebih. Bila dia mempunyai tenaga haba yang lebih, maka dia punya suhu akan meningkat. Okey, maka suhu dia akan meningkat. Okey, so balik pada soalan kita. Darjah 4 menunjukkan suatu proses pengaliran haba. Okey, saya bagi tahu dah ke awak tadi. So haba ini boleh mengalir. Okey, so cara haba mengalir ni, pengaliran haba ni dia boleh mengalir dalam 3 keadaan. Ini pun kita dah bincang dah dulu. Okey, yang pertama kita panggil sebagai kondaksi. Okey, yang kedua perolakan. Okey, dan yang ketiga kita panggil sinaran. Okey, kondaksi dia hanya berlaku dalam pepejal. Okey, perolakan dia boleh berlaku dalam cecair dan gas sahaja. Dan sinaran ni dia tidak memerlukan medium. Dia boleh bergerak tanpa medium. Okey, so dalam kes ni, soalan ni dia bagi awak cerek elektrik. Okey, cerek elektrik ni dia maknanya dia tengah memanaskan ataupun dia tengah memasak air. So menunjukkan satu proses aliran haba. Okey, so tandakan right pada aktiviti yang menggunakan prinsip yang sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4. Dia tak nak tahu ini cara pemindahan haba yang bagaimana. Okey, cara pengaliran haba yang bagaimana dia tak nak tahu. Cuma dia nak awak apa? Dia nak suruh awak right pada yang menggunakan prinsip yang sama seperti dengan cerek elektrik. Okey, so awak nak jawab soalan ni, awak kena tahu dulu. Boleh tak bagi tahu kat saya? Kalau tengok gambar ni pemindahan haba jenis apa ini? Ini masuk pengaliran haba. Saya nak terangkan awak ni. Kita nak terangkan pada awak bagaimana dimasukkan dengan pengaliran. Apa yang dimasukkan pengaliran? Pengaliran ni bagaimana haba itu boleh bergerak daripada satu tempat A kepada tempat B. Itu masuk pengaliran. Okey, kalau dalam kes yang soalan ni dia bagi awak cecair. So kalau cecair, bagaimana? Okey, kalau kata saya ada bikar macam ni, so dalam ni ada air. So bagaimana haba dipindahkan daripada A pergi ke B? Okey, haba daripada mana? Haba daripada bawah. Haba daripada bawah. Maknanya kita panaskan bahagian bawah dan pada suatu ketika semua bahagian ini akan jadi panas. Okey, pada satu ketika semua air cecair dalam bikar ni akan jadi panas. Itu maksud dia bagaimana dipindahkan daripada A pergi ke B. Ini yang maksudkan pemindahan. Bila awak nampak je gambar rajah nak panas berpusing gitu, so ini maksud dia perolakan. So soalan rajah 4 ini dia nak tunjuk ke awak, dia nak fokus kepada perolakan. Okey, jadi tandakan right pada aktiviti yang menggunakan prinsip yang sama seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4. Okey, so dia bagi A1 pergerakan udara sejuk, pergerakan udara sejuk dan udara panas dalam peti sejuk. Okey, sama ke tak? Okey, yang kedua dia bagi pembentukan bayu darat dan bayu laut. Ini pun kita dah belajar. Okey, yang ketiga dia bagi memanaskan sebatang rod besi. Okey, yang keempat dia bagi menggosok pakaian menggunakan streka elektrik. Okey, so jawapan dia adalah pergerakan udara sejuk. Okey, pergerakan udara sejuk dan panas dalam peti sejuk dan juga pembentukan bayu darat dan bayu laut. Okey, bayu darat, bayu laut ni apa benda pula? Kan soalan dia. Okey, so bayu laut ni dia berlaku di tepi pantai. Okey, dia bayu laut, bayu darat ni awak hafal satu pun cukup. Awak tak perlu hafal dua-dua. Awak ingat satu pun cukup.
Okey, awak ingat satu pun dah cukup. Sebab apa? Dia mempunyai ciri yang berlawanan. Okey, contoh kalau kita bincangkan pasal bayu laut. Contoh macam saya kata bayu laut. Okey, so katakan ini tepi pantai. Okey, tepi pantai. Okey, tepi pantai. Ini laut. Okey, ini laut. Dan yang ini saya kata darat. Boleh? Okey, so matahari ada dekat darat pada masa siang. Ini bayu laut berlaku pada waktu siang. Kenapa kita panggil bayu laut? Kita panggil bayu laut. Okey, kita panggil bayu laut kerana udara daripada laut naik ke darat. Okey, bermaksud tiupan angin itu, bayu ni dia macam angin udara yang bergerak. Tiupan angin daripada laut ke mana? Ke darat. Okey, itu bayu laut. Bayu darat, okey, kita sebut darat. Kita sebut bayu darat bermaksud angin itu bertiup daripada darat ke mana? Ke laut. Kalau saya sebut bayu laut, maknanya daripada mana angin itu datang? Daripada laut. So kita panggil bayu laut. So bayu laut berlaku pada waktu siang. Dan daratan tadi akan lebih cepat panas berbanding dengan laut. Okey, daratan tadi, udara ataupun zarah-zarah di daratan tadi akan lebih cepat menyerap tenaga haba dan dia lebih cepat panas. So bila dia panas, dia akan mengembang. Balik pada prinsip tadi. Dia akan mengembang, dan bila mengembang dia akan menjadi kurang tumpat. So bila dia kurang tumpat, udara ataupun zarah-zarah udara tadi dia akan bergerak naik ke atas. Ada bergerak naik ke atas, so dia akan meninggalkan satu ruangan kosong di daratan. Ruangan kosong di daratan yang hijau tadi. Jadi udara yang sejuk lebih tumpat, udara yang sejuk lebih tumpat dari laut, dia akan bergerak mengisi, dia akan bergerak mengisi tempat yang kosong tadi. So bila dia dah isi tempat yang kosong, sebab tu awak rasa angin tu datang. Sebab tu awak rasa angin itu datang daripada laut. Kerana zarah-zarah angin tadi ataupun zarah-zarah udara tadi akan bergerak untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh udara ataupun zarah-zarah udara di daratan. Kenapa dah jadi kosong? Sebab daratan tadi telah zarah dia telah naik ke atas. So bila datang ke sini, bila datang ke darat, so dia akan dipanaskan pula. So lama-lama dia akan berlaku proses pergerakan macam ni. Dia akan jadi perolakan. So itu bayu laut. Berbezalah. Awak ingat satu cukup. Awak ingat satu cukup, maka lepas ni awak akan boleh jawab. Tak payah datanglah macam mana pun, awak lawankan saja dia. Kalau bayu laut berlaku pada waktu siang, bayu darat berlaku pada waktu malam. Kalau bayu laut, udara daripada laut datang ke laut, datang ke daratan. Bayu darat, udara daripada darat pergi ke laut. Lepas tu kalau bayu laut, daratan lebih cepat panas daripada laut. Kalau bayu darat, lautan lebih cepat panas berbanding dengan daratan. Itu awak bezakan lawan tu saja. So kita pergi pula pada soalan nombor 4B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah tentang kondaksi. Dia bagi awak terus kat sini, dia bagi terus kat awak kondaksi. Dia tak nak benda lain. Daripada 3 tadi dia terus bagi awak kondaksi. So dia nak suruh awak lengkapkan sama ada tinggi, rendah, pepejal, cair dalam isi tempat kosong ni. Dia dah bagi dah kat awak. So kondaksi awak tahu, bila saya sebut kondaksi, dia adalah pergerakan haba daripada yang berlaku dalam pepejal. Daripada A dia nak bergerak ke B. Kondaksi ni berlaku dalam pepejal. So kalau kata saya panaskan dekat A, saya panaskan dekat A, so zarah-zarah A ni dia akan menyerap haba dulu. So bila dia menyerap haba, dia akan bergetar. Dia bergetar makin kuat. Semakin banyak tenaga haba yang diserap, semakin banyak dia bergetar. Dan semakin kuat dia bergetar, jadi lama-lama dia akan pindahkan haba tadi ke kawan sebelah dia. Lepas tu dia pun yang sama, so dia pindahkan balik kepada kawan dia, dia pindahkan pada kawan dia, dia pindah pada kawan-kawan dia. Dia bergerak macam tu. Dia bergerak sikit-sikit. Dan lama-lama pemindahan ini dia akan sampai ke mana? Dia akan sampai dekat B. Dia akan sampai dekat B. So dia bergerak daripada tempat yang panas kepada mana? Tempat yang sejuk.
Ataupun kalau kita kata suhu, dia akan bergerak daripada suhu yang tinggi kepada mana? Kepada suhu yang rendah. Okey, so dia tanya, kondaksi ialah pengaliran haba daripada saya jawab dah untuk awak. Okey, saya dah jawab dah untuk awak. Okey, kondaksi ialah pengaliran haba daripada kawasan yang bersuhu tinggi ke kawasan yang bersuhu rendah. Okey, suhu rendah. Saya dah tolong jawab dah ke awak okey, rendah. Yang saya dengar suara awak je sebenarnya. Melalui medium apa? Saya dah sebut dah. Sebut awak. Okey, terima kasih Adelina. Ya. Okey, terima kasih Faik. Melalui medium pejal. Okey, so settle masalah awak. Okey, kita proceed kepada soalan yang kelima. Soalan kelima ni dia cerita pasal daya. Okey, dia cerita pasal daya. Okey, yang ini kita belajar dalam bab 8. Yang ini kita belajar bab 8, daya dan gerakan. Okey, gariskan jawapan yang betul tentang jenis-jenis daya. Okay, daya ni ada banyak Masa kita belajar dulu, jenis-jenis daya ni ada banyak. Pertama, kita ada daya geseran, kita ada geseran, kita ada normal, normal, daya normal. Kita ada daya apungan, kita ada daya elastik. Kita ada apa lagi? 2, 4, 5. Kita ada daya kita ada graviti. So, apa itu daya? Soalan dia apa itu daya? So, daya ini adalah tolakan atau tarikan yang kita kenakan ke atas sesuatu objek. Maknanya sama kita tolak ataupun kita tarik. So, yang kita kenakan ke atas sesuatu objek. Contoh macam awak ada kotak. Contoh macam awak ada kotak. Contoh contoh awak ada kotak. So, bila kotak itu berduduk di atas permukaan, duduk atas permukaan macam ni. So, bila awak tolak saja, bila awak tolak saja kotak ini, dia akan ada satu daya. Daya itu adalah daya geseran. Kita katakan daya geseran. So, daya geseran ni berlaku di antara dua objek yang bersentuhan, dua permukaan yang bersentuhan. Kalau dia tak bergerak, dia duduk saja atas itu, kita panggil dia sebagai daya normal. Dia tak bergerak, dia duduk saja atas meja contohnya. Tapi bila dia start bergerak saja, dua permukaan tadi bersentuhan dan pada arah yang berlawanan, maka kita kata dia sudah mempunyai ataupun keadaan itu telah mempunyai satu daya lain yang kita panggil sebagai daya geseran. Itu perbezaan dia. So, awak tolak ataupun awak tarik. So, daya ni berlaku banyak dalam aktiviti kehidupan harian kita. Contohnya kalau kata awak buka tin tu, awak buka tin. So, itu juga awak menggunakan daya. Sebab awak memberi tolakan ataupun tarikan. Okey, boleh. So, daya ini awak tak nampak. Daya ini awak tak nampak. Daya tak nampak, tapi awak nampak kesan daya itu. Awak boleh nampak kesan daya itu. Contohnya, dia boleh mengubah bentuk. Okey, so daya ini kita katakan sebagai kuantiti vektor. Okey, daya-daya ini kita katakan dia adalah kuantiti. Kuantiti vektor. Kenapa kita katakan dia kuantiti vektor? Kerana dia ada dua benda ini. Pertama, dia ada arah. Kedua, dia ada magnitude. Magnitude. Arah ni ke mana? Ke mana dia pergi? Cikgu, saya tolak dia ke depan. Saya tarik dia ke belakang. Dia pergi ke kiri, dia pergi ke kanan. Itu masuk arah. Dia ada arah. Dia ada ke mana dia nak pergi. Tak kira lah kiri, kanan, depan, belakang. Bermaksud dia ada arah. Itu kita katakan kuantiti vektor. Yang kedua, dia ada magnitude. Magnitude ni apa? Magnitude ni nilai. Nilai yang awak boleh ukur. Contohnya, berapa daya geseran yang dikenakan? Awak kira-kira, awak dapat. Cikgu, daya geseran adalah 10 Newton contohnya. 20 Newton, 30 Newton. So, itu nilai dia. Awak boleh kira. Awak ada nilai yang boleh diukur. Itu magnitude. Kalau saya sebut berapa daya yang dikenakan, maksudnya itu magnitude dia. Dia boleh dikira, dia boleh diukur. Sesuatu nilai daya.
Dan unit bagi daya adalah Newton. Unit dia adalah Newton. Ataupun N. Kenapa Newton? Kerana ahli saintis yang bernama Sir Isaac Newton. Itu dia. Dia tak nak cerita banyak lah. Sebab daya ni dia sambil-sambil tu nanti kita akan jawab soalan ni. Okey, gariskan jawapan yang betul tentang jenis-jenis daya. Daya geseran / normal ialah daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan satu permukaan. Allah, saya jawab dah kat awak. Okey, saya jawab dah. Ni saya jawab yang kat sini tadi. Okey, so daya yang dihasilkan apabila bersentuhan dengan satu permukaan. So daya apa? Normal. Okey, so jawapan dia adalah daya normal. Yang 5A2. Daya yang wujud apabila satu bahan diregangkan atau dimampatkan. Diregangkan atau dimampatkan. Okey, so betul lah. Jawapan dia adalah daya elastik. Maknanya awak regangkan, awak tarikkan ataupun awak mampatkan, itu adalah daya elastik. Okey, 5B. Habis dah ni last 5B. Okey. So 5B, padankan kelas tuas berikut. Okey, ini kita masuk dalam simple machine, mesin ringkas. Dia suruh awak padankan tuas berikut dengan contoh yang betul. Okey. So bila kita kata pasal tuas ni dia ada 3 kelas. Dia ada kelas 3 kelas. Kelas pertama, kedua dan ketiga. Okey, bagaimana kita nak membezakan dia? Bagaimana kita nak bezakan tuas ini? Tuas ni dia ada 3 benda. Tuas ni dia mesti ada 3 benda. Pertama, dia mesti ada dia mesti ada daya. Dia mesti ada daya pertama. Yang kedua, dia mesti ada beban. Dan yang ketiga, dia mesti ada fulcrum. Ini tuas. Ataupun mesin ringkas ni. So daya ini adalah tolakan dan tarikan tadilah yang awak kenakan ke atas sesuatu objek. Beban ini adalah benda yang awak nak gerakkan ataupun benda yang awak nak ubah. Dan fulcrum ini adalah satu titik yang tidak bergerak. Pada satu tuas itu dia ada satu tempat yang dia tidak bergerak. So itu yang kita panggil sebagai fulcrum. So ketiga-tiga ini kita panggil tuas. Tuas. So tuas ni dia ada kelas 1, dia panggil first class, ataupun second class, dan yang ketiga dia panggil third class. Tu. Dia ada 3 jenis kelas. Kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. So macam mana kita nak bezakan antara kelas-kelas ni? Kita tengok yang di tengah dia. Kita tengok antara 3 ni siapa yang duduk di tengah. Antara daya, beban dan fulcrum ni kita akan tengok di mana kedudukan dia. So dalam wheelbarrow ni contohnya, dalam kereta sorong ni dekat mana dia punya daya? Kat mana daya yang kita akan gunakan, yang kita akan kenakan kepada dia? So dekat pemegang ini. Pemegang ini dia daya. Kita akan angkat dekat situ. Kita akan angkat kat situ. Dan yang mana beban? Beban ni yang kita angkat nak gerakkan dia. Ini pasir ni lah contohnya. Ini adalah beban. Dan ada satu titik yang tak bergerak. Dia stay dekat situ. Iaitu fulcrum. Fulcrum ni dekat tayar dia ni. Ni kat sini ni. Dia tak bergerak. Dia duduk kat depan tu. Mana dia bergerak. Duduk kat situ je. Dia tidak berubah-ubah tempat kedudukan dia. So itu adalah fulcrum. So kita nak nilaikan benda ni, kita kena tengok kat mana kelas dia tu. Kita kena tengok yang mana duduk di tengah-tengah. So dalam kes ni beban duduk di tengah-tengah ni. Dalam kes ini beban duduk tengah-tengah. Ada di mana fulcrum duduk kat sini. Ni kalau saya buat gini lah contoh mainkan jongkit fulcrum dekat sini, beban dekat sini, daya dekat sini. Ada keadaan-keadaan contohnya macam ni. Ni kata ais ni. Daya dekat tengah, fulcrum dekat sini, beban dekat sini. Nampak tak kedudukan dia? Daya dekat sini, daya duduk tengah-tengah ni. Ini contoh dia kedudukan dia. Jadi saya pakai formula FLE. Ini saya pakai lah. Yang FLE ni adalah yang duduk di tengah. Untuk first class F. Untuk first class F. Untuk first class F duduk di tengah. Yang duduk di tengah F iaitu fulcrum. So kalau dalam kes ini contoh dia. Ini adalah first class. Kenapa saya kata first class? Sebab fulcrum duduk di tengah-tengah. Untuk second class L, load. Beban duduk di tengah-tengah. Ini untuk second class.
Okey, untuk second class. Beban duduk di tengah-tengah. Load. Ya, so ini adalah second class. Okey. Dan untuk third class, E, effort. Effort duduk di tengah-tengah. Ni yang saya tunjuk ke awak ni. Ini adalah contoh third class. Okey, kita tengok yang tengah-tengah apa. So saya hafal gini FLE ni. Ni kalau saya lah, awak mungkin ada cara awak lain. Saya hafal yang di tengah saja, FLE. So yang kiri kanan saya tak tengok. Saya tengok yang tengah dulu. Itulah yang akan menentukan first class, second class ataupun third class. Okey, so kelas pertama. Ni dia bagi awak kelas pertama. So bila dia bagi awak kelas pertama, dia bagi awak 3. Okey, dia bagi awak 3 gambar rajah. Satu wheelbarrow, satu joran, dan satu lagi gunting. Dia bagi awak 3 keadaan macam ni. So kelas pertama saya kata dah. Kelas pertama yang duduk di tengah-tengah. Apa yang duduk di tengah-tengah? So dekat sini apa yang duduk tengah-tengah? Yang ini beban duduk di tengah-tengah. Okey, kalau yang ni, yang mana yang duduk kat tengah-tengah ni? Okey, joran ni. Okey, joran ni mana tangan awak dekat sini? Ni tangan awak. Ni tangan awak. Ini daya awak. Okey, ini ikan ini adalah beban awak. Fulcrum kat mana? Fulcrum duduk kat sini. Ini F. Kan betul tak, mancing kan, awak letak hujung mancing tu dekat perut awak tu kan, dia tak bergerak. Yang bergerak awak angkat dia punya joran saja. Awak pegang dekat tengah joran tadi dan awak pusing. Itu. Okey, yang dia punya batang kat bawah tu awak letak kat perut awak je. So perut awak dekat perut tak bergerak. So itu fulcrum. Okey. So untuk gunting, ini beban dia. Kertas itu adalah beban dia. Okey, tangan awak yang leduk kat lubang apa ni, gunting ini adalah daya. Okey, dekat mana titik tak bergerak? Ni fulcrum. Ini fulcrum dia. So, okey, yang ini beban duduk di tengah, yang ini daya duduk di tengah, yang ini fulcrum duduk di tengah. Okey, so kelas pertama fulcrum di tengah. So yang mana gambar rajah antara 3 itu gambar rajah fulcrum duduk di tengah. So gunting so, awak ambil, awak teruskan letak dekat sini. Okey, dan kelas kedua load duduk di tengah. Mana load duduk tengah? Ini wheelbarrow ni, nampak? Load dia duduk tengah. So ambil lagi satu, awak terus garis ke atas. So awak dapat lagi 2 markah. Okey, dapat lagi 2 markah, 4. So ada berapa soalan? Ada 5 soalan. 5 darab 4 untuk bahagian B ini. Okey, untuk bahagian B ini awak dah dapat 20 markah. Okey. So sampai sini ada soalan tak? Ada apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okey, semua tak ada. So habislah kita perbincangan kita, habis bahagian B So insya-Allah nanti saya akan bagi awak bahagian C pula. So macam biasa saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, anak-anak yang soleh-solehah, sentiasa diredai oleh Allah. Dan juga berjaya dunia akhirat lah, berjaya dunia akhirat, menjadi anak-anak yang solehah dan sebagainya. Okey, so hingga kita jumpa lagi hari Selasa hari Selasa kan, hari Selasa minggu depan. Okey, assalamualaikum.